Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersiaran dari G2G Animal Garden, saya Faisal Ahmad akan bersama anda lagi dengan 3 lagi segmen menarik dalam Agrotech pada minggu ini. Agrotech minggu ini akan memaparkan inovasi Red Palm Oil, Community Roselle dan juga Rusa Power. Semuanya hanya di Agrotech. Lembaga Minyak Sawit Malaysia atau MPOB adalah badan yang bertanggungjawab untuk merancang, menyelidik dan membangunkan industri minyak sawit dan juga kelapa sawit di Malaysia. Justru, syarikat Carotina Sdn Bhd telah memperkenalkan minyak sawit merah yang sangat tinggi kandungan beta-karotinanya. Industri sawit merupakan salah satu sektor industri perdagangan terbesar di Malaysia. Walaupun industri sawit telah mencecah usia 100 tahun, namun ia tidak menjadi halangan untuk industri ini menjadi penyumbang utama dalam sektor ekonomi negara. Carotino adalah anak syarikat kumpulan Jesse Chang dan merupakan syarikat bersertifikat RSPO yang disahkan dari ladang kepada produk siap. Syarikat ini sangat komited untuk mengekalkan piawaian antarabangsa tertinggi dalam setiap aspek perniagaan. Syarikat ini juga sangat berdedikasi untuk mengekalkan dan memperluaskan kedudukan dalam penyelidikan, pembangunan dan penghilangan produk minyak kelapa sawit dengan menggunakan teknologi terkini yang mesra alam. Pemotongan sil lori oleh pihak sekuriti, penimbangan berat dan pemeriksaan dokumen oleh pihak logistik akan dilakukan sebagai salah satu langkah prosedur operasi bagi lori tangki yang mengangkut minyak sawit mentah masuk ke dalam kawasan kilang. Minyak sawit merah diperoleh daripada buah kelapa sawit. Minyak ini berwarna merah kerana kandungan beta-karotinanya yang sangat tinggi yang dikekalkan dan tidak dilunturkan dalam operasi pemprosesan. Carotino red palm oil is a natural product derived from oil extracted from the palm fruits. Carotino has been selling this product worldwide since 1996. Carotino red palm oil contains high amounts of natural carotenes and tocotrienols and whole range of phytonutrients like CoQ10, squalene and phytosterols. Kepuasan pelanggan adalah keutamaan kami dan syarikat Carotino amat komited dalam membangunkan produk baru yang memenuhi keperluan pelanggan seantero dunia. Setelah pemeriksaan dilakukan, lori yang mengangkut minyak sawit mentah akan bergerak ke bahagian pemunggahan minyak. Pembantu makmal akan mendapatkan tiket timbang dari pemandu lori dan menjalankan persempelan dari lori tangki. Sampel dihantar ke makmal kawalan kualiti untuk diuji. Persempelan minyak sawit mentah daripada tanker kita perlu lakukan bagi memastikan kualiti yang dihantar atau dibekalkan oleh pembekal menepati spesifikasi yang telah ditetapkan. Ianya juga bertujuan bagi kita menghasilkan jaminan awal bagi kita menghasilkan produk Carotino yang bermutu tinggi. Sebelum sampel ini diberi pelepasan untuk diturunkan ke tangki simpanan, sampel ini akan dibawa ke makmal kawalan kualiti untuk menjalani beberapa proses uji kaji. Juruteknik makmal akan menjalankan beberapa uji kaji bagi minyak sawit mentah, antaranya kandungan asid lemak bebas, kandungan kelembapan, kemerosotan indeks pelunturan, kandungan karotina, nilai peroksida dan nilai iodin. Kandungan karotina dalam minyak kelapa sawit merah 15 kali lebih banyak daripada lobak merah dan 300 kali ganda berbanding tomato. Karotina memerlukan minyak untuk membentuk vitamin A dalam badan kita. Jadi minyak kelapa sawit merah ini agak istimewa kerana dapat membantu karotina menukar menjadi vitamin A.
Minyak ini bukan sahaja memberikan asid lemak utama untuk pertumbuhan, malah ia juga membekalkan pelbagai vitamin seperti vitamin E, antioksida dan fitonutrien yang baik untuk kesihatan dan dapat mencegah penyakit. Juruteknik makmal akan menyerahkan tiket timbang yang telah diluluskan kepada penyelia rumah pam. Penyelia rumah pam akan memberikan arahan kepada operator untuk mengepam minyak keluar dari lori tangki ke tangki penyimpanan minyak mentah. Dari tangki penyimpanan minyak mentah, minyak akan dihantar ke loji pemprosesan. Pemeriksaan kualiti juga akan dijalankan untuk produk dalam proses bagi memastikan produk akhir mematuhi piawaian kualiti yang ditetapkan. Minyak kelapa sawit merah Carotino yang telah diproses melalui proses penapisan yang dikenali sebagai penyulingan molekul akan disimpan di dalam tangki penyimpanan produk. Seterusnya, ia akan dipam ke loji pembungkusan. Kelebihan minyak sawit merah ini juga berasaskan bukti saintifik kajian di India pada pertengahan 1930-an yang mana khasiatnya sebagai sumber karotina bagi mengelak masalah kekurangan vitamin A. Kehebatan minyak sawit diperkukuhkan lagi menerusi hasil kajian program minyak sawit merah oleh Institut Perkhidmatan Teknikal dan Penyelidikan Minyak Sawit MPOB di Gansu, China. Kita banyak menjalankan kajian R&D dan juga klinikal dengan kerjasama MPOB, universiti dan juga Institut Kesihatan di seluruh dunia. Salah satu contoh projek yang dijalankan adalah Carotino Enriched Biscuit bersama kerjasama dengan Southern African Medical Research Unit pada tahun 2012, di mana ia membuktikan bahawa minyak sawit merah ini dapat mengatasi masalah kekurangan vitamin A, vitamin E dan zat bisa di kalangan kanak-kanak. Sebelum pembungkusan dijalankan, pemeriksaan bahan pembungkusan iaitu botol kosong akan dijalankan terlebih dahulu bagi memastikan ia mematuhi piawaian yang ditetapkan. Kualiti minyak kelapa sawit merah Carotino juga akan diuji kandungan asid lemak bebas, kandungan kelembapan, kandungan karotina, kandungan vitamin E, nilai peroksida dan nilai iodin sebelum pembungkusan dimulakan. MPOB menjalankan penyelidikan berdasarkan kepada keperluan industri. Sebagai contoh, pembangunan teknologi genom adalah berdasarkan keperluan industri. Penyelidikan yang dijalankan oleh MPOB antaranya melibatkan peringkat kilang dan kaedah pemprosesan minyak sawit, manakala kategori ketiga adalah hiliran seperti penghasilan biodiesel, penghasilan makanan dan bukan makanan. Pemeriksaan akhir kualiti dijalankan ke atas barang-barang yang dibungkus sebelum dihantar keluar dari kilang bagi memastikan hanya produk terbaik yang berkualiti tinggi dibungkus dan dipasarkan untuk pihak pelanggan. Antara pasaran minyak masak Carotino Sdn Bhd adalah dalam negara dan luar negara. Contoh-contoh di mana minyak masak Carotino diekspor adalah seperti negara Jepun, Amerika Syarikat dan negara-negara Eropah. Minyak masak Carotino boleh didapati di pasaraya terbesar, hypermarket dan kedai retail. Minyak sawit merah terbukti menjadi minyak sayuran serba hebat berikutan kelebihan dan pelbagai manfaat kesihatannya bagi menangani masalah kekurangan vitamin, membantu jantung, menangani stres biarpun terus menjadi sasaran serangan kumpulan di Eropah yang bimbang kehilangan bahagian pasaran kepada hasil komoditi ini.
Hasil kajian saintifik telah membuktikan bahawa minyak sawit merah ini kaya dengan vitamin E dan A, juga kaya dengan antioksidan yang dapat membantu masalah kekurangan vitamin. Selain itu, ia juga turut menyokong jantung bagi menangani stres. Dikenali dengan nama asam raya dalam kalangan penduduk tempatan, tanaman ini ditanam untuk mendapatkan kaliks dan kelopak daripada bunganya. Kita ikuti paparannya dalam segmen berikut. Roselle atau juga dikenali dengan nama asam raya di kalangan penduduk tempatan merupakan tumbuhan dari famili Malvaceae. Ianya mula diperkenalkan di Malaysia sekitar tahun 1990, iaitu di negeri Terengganu. Tanaman ini sesuai ditanam atas tanah beris dan gambut. Tanaman ini ditanam secara komersial di Malaysia untuk mendapatkan kaliks dan kelopak daripada bunganya. Dengan sasaran pengeluaran hasil sebanyak 30 metrik tan tahun lalu, membabitkan dua kawasan seluas 33 hektar, meletakkan Rompin sebagai pengeluar utama Roselle di Pahang untuk pasaran tempatan dan antarabangsa. Projek kendalian Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan Fama itu mula diusahakan pada 2008, membabitkan 40 petani di Kampung Desa Murni dan Kampung Tebu Hitam yang terdiri daripada golongan berpendapatan rendah. Rata-rata petani wanita terbabit mampu meraih pendapatan antara 3 hingga RM7,000 semusim. Selepas Roselle, mereka mengusahakan tanaman seperti keledai, sayuran dan jagung. Tanaman Roselle mula diperkenalkan di Rompin ini sekitar tahun 2000 dan secara komersialnya telah dibuat pada tahun 2008 sehingga sekarang. Tanaman Roselle diperkenalkan di Rompin ini amat bersesuaian dengan keadaan tanah yang ada di sekitar Rompin lah, khususnya di Kampung Desa Murni dan juga Kampung Tebu Hitam, kerana tanah-tanah di dua kawasan ini merupakan tanah beris yang amat sesuai untuk tanaman Roselle. Roselle juga dianggap sebagai pokok emas kerana setiap bahagiannya mempunyai keistimewaan tertentu yang bermula daripada buah, daun hinggalah ke batang pokok berkenaan dan boleh dijadikan sajian atau tujuan perubatan tradisional. Sememangnya tumbuhan ini amat bernilai berdasarkan kepada kegunaannya serta mampu menyaingi pokok kelapa atau buluh sebagai pokok serbaguna. Tumbuhan yang tumbuh semusim ini dipercayai boleh membesar dan mencapai ketinggian sehingga 3.5 meter. Roselle ini adalah merupakan satu tanaman yang rentang penyakit. Bermaknanya di sini berdasarkan kepada pengalaman pengusaha-pengusaha yang telah mengusahakan Roselle, ia adalah merupakan sejenis tanaman yang mudah untuk ditanam dan dijaga. Penanaman Roselle biasanya melalui biji benih. Benih-benih Roselle disemai terlebih dahulu di dalam bekas semaian selama 10 hari atau ditanam di atas batas. Anak benih boleh dipindahkan di atas batas bertanah beris atau mineral. Penanaman Roselle di tanah beris memerlukan penggunaan baja organik seperti tahi ayam dan baja sebatian NPK 15-15-15 dan NPK 12-12-17-2. Ini kerana tanah beris memang kurang subur dan perlukan lebih baja organik. Fama memang telah meletakkan satu blueprint jangka panjang untuk bagaimana kita nak pastikan bahawa hasil ini dapat dibawa ke pasaran sama ada di peringkat domestik dan juga pasaran antarabangsa. Di peringkat antarabangsa dan juga domestik ini kita telah memulakan langkah untuk mendigitalkan
aspek pemasaran ini. Sekarang ini kita mempunyai satu platform yang kita telah tubuhkan atau kita telah buat, iaitulah Agro Bazaar Online. Petani mendapatkan bekalan benih rozelle dan khidmat nasihat penanaman dan penjagaan pokok daripada Pegawai Jabatan Pertanian Rompin dan Pegawai Fama. Setiap petani menanam pokok rozelle antara 0.2 hingga 0.4 hektar dan mampu meraih pendapatan hingga RM3,000 semusim. Saya menanam rozelle ni daripada tahun 2009 sampailah sekarang. Dapat dorongan daripada pertanian. Lepas tu Fama ambil alih pasarkan jualan. Sokongan Fama yang menguruskan aktiviti belian dan khidmat nasihat pemasaran menambahkan semangat petani untuk terus mengusahakan tanaman ini walaupun terpaksa berdepan keadaan cuaca tidak menentu. Apabila sesuatu peserta itu telah diterima sebagai peserta ladang kontrak, maka ia mendapat pakej bantuan khidmat nasihat daripada keseluruh jabatan dan agensi bagi memastikan bahawa mereka boleh untuk mengusahakan tanaman itu bermula daripada penanaman sehinggalah kepada pemasaran. Pokok rozelle mengeluarkan hasil selepas 2 bulan ditanam dan hanya mampu hidup antara 7 hingga 8 bulan. Kemuncak pengeluaran buah pada bulan ketiga dan hasilnya dituai setiap minggu. Proses menggrade dan deko atau membuang biji rozelle perlu dilakukan terlebih dahulu sebelum dipasarkan. Fama Rompin bertanggungjawab sepenuhnya membeli hasil petani dengan menawarkan harga antara RM3 hingga RM4.90 sekilogram mengikut grade. Buah berkenaan dibeli Fama Johor untuk diproses menjadi produk hiliran selain diekspor. Hasil tuaian Kak Bing sekali petik 50 ke 61 minggu. Fama akan ambil dekat Desa Muni ini dalam hari Selasa dengan hari Rabu. Dan dia akan hantar ke Rengit 2 kali seminggu. Pusat Pengumpulan Ladang ni adalah satu program di bawah kendalian Fama untuk kita menyediakan satu kemudahan kepada para petani kita untuk membawa hasil-hasil mereka dan ditempatkan di tempat pengumpulan ini. Tujuan kita adalah untuk kita memastikan bahawa ada satu tempat di mana mereka menjadi medan pertemuan semua petani-petani membawa hasil dan kemudian boleh berkomunikasi dan berbincang tentang masalah yang mereka hadapi dan sebagainya, dan pegawai kita akan ada di sini untuk membuat pembelian, membuat grading dan sebagainya. Di seluruh Malaysia kita sudah ada 184 pusat pengumpulan ladang dan di Pahang ni saja kita dah ada 11 tempat, termasuklah di kawasan kampung Desa Murni ini. Setakat ini permintaan rozelle di pasaran luar negara sangat tinggi sekali, sehingga tahun lepas kita hanya dapat mengeksport lebih kurang dalam 21 metrik tan. Itu pun hanya lebih kurang dalam 20% saja daripada keperluan permintaan di luar negara. Dan tahun ini kita sasarkan kita akan dapat meningkatkan lagi pengeksportan rozelle kita ke luar negara, terutamanya di Singapura, di Hong Kong, di China dan juga di Australia sebagai pasaran yang terbesar kita lah untuk rozelle. Di Australia ni, pemprosesan di Australia ni mendapati rozelle kita ni cukup berkualiti. Kualitinya ataupun grade ni grade premium. Rata-rata pengusaha wanita yang mengusahakan rozelle mampu untuk meraih pendapatan sekitar RM2,000 hingga RM3,000 semusim. Projek ini bermula pada tahun 2013 dengan jumlah perbelanjaan sebanyak RM200,000 dengan melibatkan 10 orang peserta dari 5 jajahan yang berbeza setiap tahun. Ikuti paparannya dalam segmen selepas ini.
Encik Ismail Awang mula berjinak dalam bidang penternakan rusa pada tahun 2016 dengan satu baka pejantan dengan 4 ekor betina melalui projek penternakan rusa pawah. Sehingga 2019, beliau telah memiliki populasi rusa sebanyak 23 ekor dari spesies Timorensis. Beliau aktif melakukan jualan baka dan daging rusa di sekitar negeri Kelantan dan menjadikan hasil jualan tersebut sebagai antara punca pendapatan beliau. Pelaksanaan peternakan rusa di negeri Kelantan bermula dengan projek berkonsepkan sistem pawah. Sistem pawah ini dimulakan oleh Kerajaan Negeri Kelantan melalui Jabatan Perkhidmatan Veterina Negeri Kelantan, di mana peserta diberi bantuan sebanyak 5 ekor rusa dengan nisbah 4 betina, 1 jantan. Peserta yang telah kita bantu melalui sistem pawah dikehendaki memulangkan semula kepada Kerajaan Negeri Kelantan melalui Jabatan Perkhidmatan Veterina seekor rusa muda, sama ada betina atau jantan, yang sihat dan telah cukup umur setahun 6 bulan bagi setiap induk yang kita berikan. Projek penternakan rusa pawah adalah merupakan satu program jabatan dalam industri pembangunan ternakan bertujuan untuk mengembangkan industri penternakan rusa di negeri Kelantan. Program ini secara tidak langsung mewujudkan jalan alternatif dalam perolehan sumber protein di negeri Kelantan. Projek ini bermula pada tahun 2013 dengan jumlah peruntukan RM200,000 yang melibatkan 10 orang peserta daripada 5 jajahan yang berlainan setiap tahun. Bagi pemilihan induk dan baka rusa, perolehan ternakan adalah diambil daripada ladang ternakan rusa Rong Cenok, Pasir Mas. Ladang tersebut terletak di Mukim Tok Uban, Pasir Mas, Kelantan dengan keluasan 266 hektar. Program ini akan mengagihkan ternakan kepada peternak yang didapati layak mendapat bantuan ternakan daripada kerajaan. Kriteria-kriteria mereka yang layak akan digariskan dalam syarat kelayakan jabatan. Populasi semasa ternakan rusa adalah dalam 500 ekor. Jenis baka utama di sini baka Cervus timorensis. Kita juga ada baka lain iaitu baka Sika sebanyak 3 ekor. Pemilihan induk dan baka rusa untuk projek ternakan rusa pawah biasanya kita akan halau ke dalam rumah gelap bagi proses pemilihan. Di sana kita akan pilih induk-induk dan diasingkan mengikut kesesuaian dan spesifikasi yang diperlukan. Pihak JPV bertanggungjawab untuk menyediakan bekalan baka ternakan, menguruskan pembangunan komponen projek, memilih peserta, menguruskan rekod dan surat perjanjian dengan peserta. Selain itu, pihak jabatan akan membimbing mereka dengan menyediakan khidmat nasihat dan rawatan di samping memantau perkembangan projek secara berkala. Pusat Ternakan Rusa Rong Cenok adalah ladang milik Kerajaan Negeri Kelantan dan diletakkan sepenuhnya di bawah kawalan Jabatan Perkhidmatan Veterina Negeri Kelantan. Ladang ini dibuka pada tahun 1996 dengan objektif utama bagi menjadikan kawasan ini sebagai sebuah pusat agropelancongan di negeri Kelantan. Jumlah populasi ternakan pada masa ini adalah 60 ekor. Sehingga 2019, jumlah populasi ternakan adalah sekitar 500 ekor dan jumlah ini dikekalkan bagi menyeimbangi jumlah populasi dengan kawasan ragutan yang terhad. Minat saya tu lama dah, tapi benda ni kos dia tinggi. Tapi selepas saya menghadiri kursus di Jabatan Veterina Rong Cenok tu, minat tu timbul dengan serta-merta. Selepas tu benda ni, pelihara rusa ni dia jarang orang pelihara, jadi kita nak bagi kelainan sikit lah.
Projek Pawah Rusa ini merangkumi peruntukan bagi bekalan infrastruktur ladang, keluasan kandang 20 x 20 kaki persegi, bangsal teduhan berukuran 8 x 10 kaki persegi, bekas makanan dan minuman serta tiang dan pintu yang melibatkan peruntukan sebanyak RM58,100. Sebagai jabatan yang dipertanggungjawabkan, Jabatan Perkhidmatan Veterina JPV sentiasa menyediakan perkhidmatan veterina yang berkualiti bagi menjamin kepentingan kesihatan awam dan industri haiwan yang mapan demi kesejahteraan manusia. Penyelarasan dan penyeragaman penyampaian perkhidmatan veterina dalam pemeriksaan haiwan dapat meningkatkan mutu perkhidmatan JPV dan seterusnya dapat meningkatkan keyakinan pelanggan. Encik Ismail bin Awang adalah salah seorang peserta program Pawah Rusa pada tahun 2015. Beliau antara pemawah kita yang telah berjaya menyelesaikan pawah dengan jabatan dalam tempoh kurang daripada 3 tahun. Beliau adalah seorang peserta yang amat komited dan berdedikasi. Jika kita lihat, beliau sanggup mengeluarkan modal sendiri untuk memperbesarkan lagi kandang bagi mengembangkan peternakan rusa beliau. Penternak diminta menandatangani satu surat perjanjian dengan kerajaan semasa penerimaan ternakan. Surat perjanjian tersebut mengenakan syarat-syarat yang perlu dipatuhi oleh kedua-dua pihak. Penternak hendaklah memulangkan seekor anak sama ada betina 1 tahun 6 bulan atau jantan 1 tahun 4 bulan kepada jabatan. Setelah itu, surat perjanjian boleh ditamatkan dan peternak tidak lagi terikat dengan pihak kerajaan. Anak rusa yang dipulangkan akan dijual atau dilelong melalui akaun hasil ataupun akan diberi pawah semula kepada pemawah yang berkelayakan. Rancangan saya masa depan tu saya boleh nak tambah induk lah. Yang jantan tu tak perlu banyak. Kalau ada yang mana-mana lebih jantan kita jual, kita beli induk betina ramai sikit. Mana saya memang minat, lepas tu benda ni senang dipelihara. Antara matlamat utama program Pawah Rusa adalah untuk meningkatkan bilangan penternak rusa dan seterusnya meningkatkan pengeluaran daging rusa secara ekonomik dan bercorak komersil. Sekian sahaja paparan Agrotech pada minggu ini. Diharapkan segala informasi yang telah kami sediakan dapat menjadi inspirasi kepada anda. Sebarang cadangan dan juga komen bolehlah terus diajukan ke platform media sosial kami yang tertera di kaca TV anda. Semoga kita jumpa lagi dalam episod yang akan datang.